Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mainan Adam Channel. Dalam episod hari ni, insyaAllah kita akan bercerita tentang kategori yang paling famous sekali dekat Malaysia ni. Tak lain tak bukan kategori Semi-Tech. Dan dalam episod kali ni, yang pertama sekali saya akan ceritakan tentang dia punya rules and regulation. Dan yang keduanya, saya akan buat sedikit sebanyak review tentang sistem yang saya gunakan pada jentera saya ni. Dan yang ketiganya, saya akan buat showcase macam biasa. Jadi tanpa buang masa lagi, in 3, 2, 1, let's get into it. Jadi yang pertama sekali kita nak cerita tentang dia punya rules and regulation. Basically kategori Semi-Tech ni di bawah kategori open class ya guys, yang mana kita boleh buat orang kata apa, almost unlimited modification. Anda boleh potong chassis, anda boleh potong FRP plate, okey. Anda boleh trim tayar, boleh tebuk rim, okey, boleh potong cowl dan boleh buat memang basically banyaklah modification dan boleh guna segala macam gimmick yang ada yang available, okey. Cumanya ada sedikit saja kekangan, iaitu kita tidak boleh menggunakan third party parts. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan third party parts ialah parts yang tidak dikeluarkan oleh Tamiya ataupun tak ada imitation barang Tamiya. Sebagai contoh, kalau anda nak gunakan, contoh kata nak guna batu ladung yang buat mancing tu, nak gantikan dekat damper ni, itu tak boleh. Ataupun lah contoh kata nak potong pipe PVC untuk jadikan stabilizer, yang tu pun tak boleh juga guys. Mesti guna parts yang original Tamiya. Dan kalau dekat Malaysia ni ada sedikit kelonggaran untuk gunakan parts imitation Tamiya. So basically itu adalah dia punya rules dari sudut modification. Dan yang keduanya ialah dari sudut penggunaan enjin. Okey, maksimum boleh guna sprint dash ataupun hyper dash. Dan macam biasalah ada dua motor yang dilarang digunakan dalam race, iaitu ultra dash dan juga plasma dash. Other than that, buatlah macam mana yang anda suka pada jentera anda. Okey, so seterusnya saya nak ceritakan sikit sebanyak tentang sistem-sistem yang terdapat pada jentera saya ini guys. Anyway, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada R-Zone for sponsoring this video. Okey, sebab banyak parts yang dapat daripada jentera ni, okey, diberikan atau disponsor oleh R-Zone. Sebagai contoh, ini ada roller 12-13 original dan juga roller belakang 19mm ni memang disponsor oleh R-Zone. Jadi thank you so much R-Zone for sponsoring this video. Dan tak lupa juga kepada Yakuza Hobbies for sponsoring this beautifully painted cowl. Nampak tak? Ini adalah cowl airbrush guys. Mari kita tarik lampu bagi dekat sikit. Nampak tak? Sangat-sangat cantik dan sangat-sangat detail. Jadi pada siapa yang dapatkan parts-parts yang ada pada jentera ni, dan siapa nak dapatkan juga cowl yang special airbrush ni, nanti anda boleh cari pada link yang saya tekan pada ruangan description di bawah. Okay, alright. Okay, so kita akan bahagikan kepada beberapa parts. Okay, kita akan cerita tentang bahagian depan, bahagian belakang dan juga bahagian tengah. Jadi jom kita tengok bahagian depan terlebih dahulu. So untuk bahagian depan ni, seperti mana yang telah saya beritahu sebelum tadi, kita menggunakan roller 12 dan 13mm. Ini daripada jenis lightweight. Dan untuk stabilizer ni saya menggunakan, ini adalah daripada crown gear carbon. Okey, tapi telah ditrimkan dia punya gear dia. Boleh nampak tak dekat situ? Ditrimkan dia punya gear dan dia jadi nipis macam tu lah. Okey, stop mengelakkan daripada dia punya gear tu nanti tersangkut pula dekat dinding track. Okay, alright. So saya pasang macam ni, yang mana dia punya roller 13 dia berada di belah atas dan 12 di sebelah bawah. Anyway, sistem ni mostly dipasang oleh sahabat saya, Tuan Faizal Yusof daripada team MAF. Jadi thank you so much bro Faizal Yusof sebab tolong settingkan jentera ini. Kalau ikutkan jentera ni, sebenarnya saya punya setup ikutkan setup lama dah daripada tahun 2019, tapi dah diberi sentuhan oleh bro Faizal Yusof dan berikan touch up sikit supaya mengikuti peredaran zaman. Okay, alright. So bahagian depan ni, okay, tadi kita cerita pasal dia punya roller dan kita nak cerita tentang dia punya sistem pula. Okay, so sistem dia yang pertama sekali ada sistem auto track. Kalau anda boleh tengok ada spring dua ni kan, AT system. AT system in which bila kita nampak tak, boleh gerakkan dia punya front bumper macam tu. Boleh gerakkan atas bawah ni. Okay, function auto track ataupun AT system ni adalah apabila jentera kita lompat kan, terbang. Contoh kata bila jatuh, okay, let's say, okay, contoh bayangkan ini adalah track kan. Okay, kalau kita jatuh dekat atas track, contoh kata bila jatuh dekat atas dinding track,
Okey. Jadi kita punya front stay nanti boleh nampak boleh bergerak macam tu. Itu akan membuatkan jentera kita akan lagi senang untuk jatuh dan masuk balik duduk dekat dalam track. Okey. So itulah function kenapa kita menggunakan sistem auto track. Okey, dan yang keduanya kalau anda boleh tengok nampak tak ada macam getah dekat sini kan. Okey, getah inilah yang kita panggilkan dengan sistem pivot. Okay, so sistem pivot ni biasanya digunakan untuk nak tackle digital curve, in which jarang sekali lah kalau dekat Malaysia ni untuk pakai digital curve, dan biasanya digital curve ni masa tournament saja yang ada okey, tournament besar-besar saja. Anyway, untuk tackle digital curve ni biasanya kita akan gunakan ni sistem pivot ni, ataupun sesetengah orang kalau ikutkan zaman sekarang ni banyak yang gunakan sistem sliding, sebab katanya sliding ni dia lagi lagi senang untuk tackle hard turn okey, dan dia lebih stable lah masa dekat selekoh, dan bila nak keluar daripada corner tu pun dia akan keluar lebih cepat lah kalau dibandingkan dengan pivot system ni. Okey, itu yang baru punya style lah. Untuk bahagian belakang pula saya menggunakan roller daripada jenis 19mm lightweight. Okey, so inilah roller 19mm. Dan kalau anda nak tahu, ada setengah orang yang lebih suka untuk gunakan roller bersaiz 13mm. Jadi kalau ikutkan teorinya sebenarnya kan, roller 13 akan digunakan untuk memastikan jentera anda lebih laju pada garis lurus, okey, straight lane. Dan roller 19 ni biasanya digunakan untuk cornering dengan lebih pantas lah. Jadi terpulang pada anda nak guna roller 19 ataupun roller 13. Untuk macam saya ni, saya prefer untuk gunakan roller 19. Biarlah dia tak laju sangat tapi dia lebih stable ketika berada dekat atas litar. Okey, so inilah dia punya roller, dan dekat belakang ni kita ada dia punya orang panggil anchor system. Okey, so anchor system ni dia macam ni guys. Okey, nampak tak? Dia boleh bergerak atas bawah, okey, dia boleh bergerak depan belakang, okey, dia boleh gerak macam tu. Okey, so function anchor system ni dia sama juga macam mana yang auto track yang dekat depan tadi. Ianya berfunction untuk bila jentera kita, contoh kata macam bila jatuh kan, jatuh dekat atas dinding track, dia akan lebih senang untuk kita punya jentera untuk jatuh masuk balik dekat dalam track, instead dia tersangkut dekat atas roller macam tu. Okey, alright. So sistem ni yang tak terdapat pada jentera-jentera macam Pro Stock ataupun B-Max in which kalau B-Max ataupun Pro Stock biasanya kalau tersangkut je ni, biasanya akan tersangkut terus lah. Tapi untuk semi-tech kita boleh buat gimmick macam ni untuk memastikan jentera kita masuk balik atas track dan meneruskan perlumbaan. So inilah sistem anchor. Okey, anyway sistem anchor saya ni berbeza sikit pada sistem anchor yang lama. Kalau anda boleh tengok kan, biasanya kalau lama punya sistem kita akan gunakan yang stabilizer. Okay, front stabilizer untuk letak pada kiri dan kanan ni. Tapi macam kalau anda boleh tengok kat saya dah tak pakai benda ni. Ini pun sistem ni pun dibuat oleh Bro Faizal juga. Thank you smart Bro Faizal sebab settingkan setup macam ni untuk jentera saya ni. Okay, so itu dia punya orang kata apa, anchor system. Dan yang ketiganya ialah dia punya catcher damper ni lah. Okay, alright. So kalau anda boleh tengok pada dia punya damper ni, okay, sistem dia macam ni guys. Ini ialah setting lama, in which bila damper dia kita tengok daripada sudut sini dia memang tegak lah. Okay, ini sistem lama. Kalau ikutkan sistem baru, ramai yang buat macam kalau anda tengok Roscoe, okay, Roscoe channel lah, Roscoe suka buat jenis setting Scorpion, in which dia punya damper dia terangkat ke atas macam tu. So ada perbezaan lah. Okay, kalau macam catcher damper yang saya pakai sekarang ni ialah function dia ialah bila kita time lompat kan, lepas tu dia akan cepat-cepat tutup dan hentak pada brake plate ini, dan ini menjadikan jentera kita bila lompat, bila dia turun tu, bila dia landing, dia akan landing dalam keadaan mendatar. Yang kalau macam yang Scorpion, yang macam yang Roscoe buat tu, biasanya jentera tu akan lebih menjunang waktu lompat. Sebab apa? Sebab dia punya damper ni akan tolak bahagian apa ni, orang kata apa, dia akan tarik tail chassis ni untuk jadikan dia lompat macam tu. Okay, anyway sistem macam tu bagi saya tak berapa sesuai dekat Malaysia ni, sebabnya biasanya kalau dekat Malaysia ni main lompat dalam 2 papan je, so not necessary to use that kind of system lah. Okay, alright. So basically itu adalah untuk sistem di bahagian belakang. Okay, so yang ketiganya kita nak ceritakan tentang sistem di bahagian tengah ni pula. Okay, so tengah ni kita panggil sebagai hanging damper. Jadi function dia sama juga macam damper-damper yang terdapat pada jentera Pro Stock ke B-Max ke, in which function damper ni adalah untuk
mengurangkan hentakan masa jentera kita mendarat. Okey, lepas lompat biasanya bila mendarat, kalau tak pakai damper, biasanya jentera kita akan lompat berkali-kali, 2 kali ataupun 3 kali sebelum dia masuk balik dalam track. Itu pun kalau masuk balik lah. Kalau nasib tak berapa baik, bila dia lompat, dia melantun dan terus terkeluar dan terus ke lontang. Okey, so function dia adalah untuk dia absorb balik hentakan supaya jentera kita boleh terus duduk dan terus sambung balik race. Okey, anyway, untuk hanging damper ni function dia berbeza daripada damper yang biasa kita pakai dekat B-Max ataupun Pro Stock. Sebab apa guys? Sebab ianya bersambung sekali dengan sistem yang berada pada kita punya front stay ni. Okey, anyway, kalau anda perasan kan, bila kita tengok daripada sudut tepi, kita punya front stay ni pun dah memang sedia ada sedikit angle, ada positive angle. Nampak tak? Dia tunduk ke depan. Okey. Okey, tapi bila hanging damper ni terbuka, dia akan menolak lagi kita punya front stay ni supaya akan memberikan lebih banyak lagi angle. So bila angle lebih banyak, bila dia langgar dekat dinding track, dia akan lebih senang untuk kita masuk ataupun kita panggil tikam. Kalau ikutkan ayat Abang K kita, ialah kita tikam untuk masuk balik dekat track untuk sambung balik perlombaan, untuk mengelakkan daripada jentera kita terkeluar lah. So itu adalah salah satu lagi sistem yang sangat-sangat best, sangat-sangat menarik, yang tidak terdapat pada jentera Pro Stock ataupun jentera B-Max. Okey guys, so daripada sudut dalaman pula, internal dia, okey, kalau anda boleh tengok dekat sini, saya menggunakan motor daripada jenis Macdash Pro. Okey, dan saya rasa ini antara motor favourite saya juga, antara Macdash dan juga Hyper Dash. Dan saya menggunakan gear hijau, gear 3.5 nisbah 1. Dan kalau anda tengok dekat sini, biasanya lah kalau tengok untuk orang yang bermain semi-tech, biasanya akan menggunakan bearing yang jenis besi, tapi saya dinasihatkan oleh Bro Faizal untuk menggunakan bearing daripada jenis plastik je guys. Plastik ini daripada material POM. Sebab pada pandangan saya, plastik ni jauh lebih bagus sebab dia lebih ringan dan membolehkan kita punya pergerakan lebih smooth lah. Okay, alright, so itu dia punya gearing. Kalau anda tengok dekat dia punya gear ping dia, memang tak ada sebarang modification. Cumanya lagi satu saya nak tunjukkan kepada anda yang dekat bahagian bawah ni. Okay, nampak tak? Dia punya switch ni dah di trim, dah dipotong dengan supaya dia lebih pendek lah. Nampak tak? Dah dipotong supaya dia lebih pendek. Jadi bila switch ni berada dekat dalam chassis ni kan, sekejap saya pasang balik. Okey, nampak tak? Dia tidak ada lebihan lah dan tak akan menyebabkan yang tersangkut dekat mana-mana bahagian track. Okey, nampak tak? Dia akan potong bagi nampak lebih nipis. Okey, so itulah dia punya engine dan dia punya gearbox. Okey guys, so jadi itulah sedikit sebanyak apa yang boleh saya kongsikan tentang jentera semi-tech yang ada pada depan anda sekarang ini. Okey, anyway, kepada siapa yang bertanya tentang kos tu, untuk jentera milik saya ni, nilai dia kalau ikutkan boleh mencecah harga RM600 ke RM700. Okey, bergantung kepada parts yang anda gunakan juga. Okey, kalau anda gunakan banyak parts original macam mana yang ada pada depan anda ni, ini akan jadikan kos dia lebih tinggi lah. Dan kalau anda nak jimatkan lebih kos anda, mungkin anda boleh ganti dengan parts-parts yang orang kata imitation guys. Sebagai contoh, anda nak gunakan roller yang imitation ke, anda nak gunakan FRP plate yang imitation ke, itu akan menjadikan kos anda jauh lebih murah. Dan anyway, saya sekarang pun tengah nak eksperimen satu lagi setting baru. Ini juga daripada R-Zone, in which boleh kata semua parts dah pun fully CNC. Just plug and play saja dan tambah roller saja dan tambah damper. Yang ni pun dia ada sistem-sistem dia yang mana yang saya masih lagi belum try, belum test pun lagi, belum siap pun lagi. Saya baru je dapat lagi parts ni. Dan insyaAllah nanti saya akan cuba untuk buat review secepat mungkin dan kita akan tengok macam mana result dia. Yang ni boleh kata untuk kategori beginner yang baru nak start up main semi-tech, boleh try setting ni. Sebab tak silap saya maklumkan dia punya cost dia tak sampai RM100 pun guys. So memang very orang kata apa, affordable lah. Anyway, saya rasa setakat itulah video kita untuk hari ini. Kalau anda rasa video ini bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga tekan butang subscribe untuk memastikan anda tak terlepas untuk tengok video-video lain pada masa akan datang. Jadi insyaAllah semua kita bertemu lagi pada episod yang seterusnya. Terima kasih banyak-banyak guys kerana menonton. Assalamualaikum.